Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, selamat kita berjumpa pada pagi ini. Dapat kita sambung baca kitab kita yang dah kita tinggalkan setahun lebih kurang ada ya. Tak sampai setahun. Bulan berapa? 24 dia dekat setahun jugalah, dia dah masuk bulan 2. Ulama yang jujur menasihati umatnya ya. Ulama menasihati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulama lah yang mengambil peranan mengingatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama warasatul anbiya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah kembali ke hadirat Allah Taala, sudah wafat. Tugas ini dibawa diteruskan oleh alim-alim ulamanya yang sifat amanah. Kita sudah bincang macam mana kalau ulama yang tak amanah. Ulama pentingkan diri sendiri. Ulama pentingkan hati orang saja. Ulama tak pentingkan keselamatan orang. Samping jaga hati orang, kena jaga nombor satu, jaga keselamatan orang, keselamatan iman orang, keselamatan amal orang, keselamatan orang daripada dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya concernkan tentang nanti kita cakap dia kecil hati, nanti kita cakap dia tak terima, nanti kita cakap begitu. Kalau gitu semuanya bikinlah dia punya suka saja. Tak boleh. Sakit tak sakit kau dengar, kalau kau patut dengar kau dengar. Ya, begitu ya ulamanya. Ambil risiko. Kadang-kadang dengan cakapan dia dibenci orang, kadang-kadang dengan cakapan dia tak sedikit ulama dipenjara orang pasal dia cakap yang hak. Imam Syafi'i masuk penjara, Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara. Abdullah bin Husain Al-Idrus kelamat datang masuk penjara, Habib Noh masuk penjara. Semuanya begitu. Kerana apa? Mereka cakap yang hak, mereka cakap yang hak yang sebenarnya. Maka apa orang tak suka, orang bikin-bikin macam-macam dengan mereka semua tu. Tidak sedikit ulama yang dibunuh, tidak sedikit ulama yang diracun, tidak sedikit ulama yang dilakukan bermacam-macam ya. Kenapa? Mereka tegakkan kebenaran ya. Demikianlah keadaannya ulama. Para ulama agama yang benar-benar jujur mahu menasihati orang ramai kerana Allah Ta'ala, kerana Rasulnya dan kerana kaum mukminin itu sendiri. Kerana Allah yang mempunyai syariat, kerana Allah yang mempunyai perintah, kerana Rasul yang mempunyai ajar, kerana muslimin itu sendiri yang mempunyai diri yang akan berdiri depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita mengajar orang hanya kerana nak sedapkan hati orang, kita cakap. Benda-benda yang kita rasa orang tersinggung, kita tak nak cakap. Jangan ya tuan-tuan sekalian. Orang appreciate tau. Orang ni hargai kalau kita tegurkan. Jangan pentingkan diri sendiri sangat-sangat. Wahai sekalian ustaz-ustaz. Kita takut kita cakap nanti orang tak terima, orang tak gitu. Walhal kita tak tahu. Bukan semua orang macam kita lah. Kita ingatkan orang semua tu bangsa sensitif. Kita ingat orang semua tu bangsa tak jujur. Beramai yang hadir jujur belaka, yang tak jujur ustaznya seorang. Yang datang jujur nakkan ilmu, yang datang jujur nak dibetulkan, yang datang jujur nak diperbaiki, yang datang jujur nak akan ditegur, yang datang jujur nak ditingkatkan. Yang tak jujurnya ustaznya seorang. Dia takut kalau dia salah cakap orang kecil hati, dia salah cakap nanti orang tak datang, dia salah cakap kau cakap, kau tengok doktor saja. Doktor kasih ubat pahit, doktor cocok injection, doktor potong operation, tapi orang datang juga tak? Dia ucap terima kasih tak? Makcik sakit, kena cocok, kena apa semua, kena operation, kena dialisis, kena congkil, kena apa semua. Balik wad, terima kasih doktor. Terima kasih pasal cocok dia, pasal injek dia. Terima kasih pasal beri dia ubat yang pahit. Terima kasih, dulu dia masuk hospital, dia boleh jalan. Lepas operation tak boleh jalan naik wheelchair, tapi dia tahu lepas tu dia boleh lari balik semula. Berarti dia ucap terima kasih ya. Doktornya takut nanti makciknya sakit, nanti makciknya gini. Tak apalah makcik, saya kasih kolak sudahlah ya. Masuk klinik saya kasih kolak, masuk klinik saya kasih dodol. Tak apa makcik ya, biar makcik tak sakit. Baguslah makcik potong kaki nanti. Begitu ya. Nanti yaumil akhir gitu. Kita hanya cakap yang menyedapkan hati orang saja. Nanti yaumil akhir kau ingatkan orang suka sangat kat dunia, kau kira nipu tau. Kau sangka makmum kau, jemaah kau suka, nanti yaumil akhir dia komplain, ya Allah, kami banyak kesilapan, kami banyak kekurangan, kami menyerah diri datang belajar dengan dia, dan dia satu ustaz, dia tahu kami perlu diperbaiki ini, ditegur ini, tapi dia tutup mulutnya hanya kerana apa? Nak biar kami minat dengan dia tu saja. Dia pentingkan diri dia. Siap, kau kena jawab yaumil akhir.
Cakap, tak apa. Kadang-kadang biar kadang-kadang orang apa, bukan cakap itu kasar sangat, bukan cakapnya tu menengking, itu memang bukanlah. Cakap kadang-kadang biar kadang-kadang boleh timbulkan orang sedar. Kadang patut apa buat gitu. Nak mereka hargai, jemput Tuan Haji. Mereka hargai, sidang jemaah hargai. Kita tambahkan mereka punya ilmu. Mereka hargai, kita sebutkan mereka punya kekurangan. Mereka hargai, kita sembuhkan mereka punya sakit. Mereka hargai, kita obati mereka punya luka. Itu peranan orang alim ulama, bukan pentingkan diri kita sendiri. Takut nanti anak cakap nanti orang marah, anak cakap nanti orang tak terima. Orang terima. Sebab itu orang datang belajar. Ya tidak, orang datang belajar. Yang tak jujur ustaznya sendiri. Kadang-kadang sama ada tak jujur ataupun takut. Takut nanti anak cakap nanti orang kecil hati, nanti anak cakap insya-Allah orang tak kecil hati. Kita cakap dengan ikhlas, dia baru-baru jengkel tapi lama-lama nanti dia terima tau. Baru-baru alamak ustaz ni cakapnya kok pedas. Ustaz ni cakapnya kok pedih, tapi lama-lama dia terasa perlu aku perlu. Jujur cakap, cukup. Cakap apa, jangan hanya kerana kita nakkan sedapkan hati orang mendengar, kita tutup orang punya kesilapan, kita tak zahirkan, kita tidak tegur dia. Yaumil akhir dia claim kita, ya Allah aku belajar dengan dia tak betulkan aku, ya Allah dia hanya sedapkan hati aku sahaja. Dia sedapkan hati aku saja. Ada satu orang tahu, profesor, dia baca kitab dengan saya, baca kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati tu kecil-kecil gitu tu pun macam cili api juga tu, kalau dah kenakan orang dasar juga. Bab taubat khususnya. Anda belum tobat, anda dah berapa puluh tahun sekalipun anda masih berdosa kalau anda belum syarat tobat begini apa semualah. Saya bilang agak baca kitab ni orang sakit hati tahu. Dia dah pergi haji, dah jadi AJK masjid, dah mantu. Tak tahu dicongkil dia punya dosa-dosa dia umur 18 tahun. Dizahirkan dosa dia umur 20 tahun. Anda dah berhenti buat dosa tu tapi dah menyesal pun dah syarat belum kan? Lepas tu profesor dia bilang, Ustaz, saya cakap terus sedang ya. Saya tak pernah hadir kuliah ya. Saya begitu macam berat hadir kecuali macam kuliah ustaz tu. Penawar Bagi Hati. Dia bilang, nak datang bercinta. Sebab aku datang, aku mesti dicongkil. Aku punya nanah. Aku mesti dibilang, anda kena bersihkan gini, anda kena gini, anda kena jaga mata anda. Anda berdosa selagi anda masih, kita kan macam nothing lah, tengok drama, rupanya dosa, muka punya gitu kan. Saya tak pernah kalau ada kuliah rasa macam tersinggung gitu. Rasa setiap kali macam nak datang jiwa berontak. Dia bilang. Tapi dia bilang, nombor satu aku tahu ustaz tu bukan directkan aku. Orang lain pun kena juga. Bukan directkan aku. Dan yang dicakap tu betul. Yang aku tak terima pasal apa? Memang aku begitu, sebab itu aku tak terima. Memang aku, itulah kedoyanan aku, sebab itu aku rasa tersinggung. Dan kalau aku tak nak terima nasihat ini, aku nak jadi apa? Dah lah aku datang jugalah. Dia bilang, betul lah aku datang ke ustaz. Kita Penawar Bagi Hati ni, anak berat hati nak datang. Setiap kali nak datang, jiwa berontak. Jangan datang, nanti kau kena congkil. Kau jangan datang, nanti kau kena cocok. Jangan datang, nanti kau kena pedas, kau kena pahit. Allah. Tapi kalau aku tak datang, inilah kesilapan aku. Ibarat orang sakit lah, pergi klinik nanti doktor injek, doktor kasih makan ubat pahit. Tak pergilah, tak apa. Nanti sakit pula kan. Datang juga. Begitu ya. Jadi doktornya tu kena jujur lah. Doktornya kena jujur ya. Orang hargai tau sebetulnya. Bukan semata kalau kita cakap begitu, cakap yang sedap orang, kita betulkan orang, pertingkatkan orang, naikkan orang. Mereka hargai sebetulnya, mereka hargai. Dan tentulah kita bilang pakai hikmah, bukan cuma datang tengking. Ni semua tak sembahyang ni, pagi semua mana semua gitu, pemalas ni semua. Ya tak begitulah, itu namanya bukan ustaz tu namanya. Itu namanya samsing, begitu ya. Apa yang patut dia cakap-cakap? Nasiblah, kadang-kadang ada yang makan cili, makan lidah sepedas. Yang ada dia kena makan nangka, sebab itu kena getah. Begitu ya. Tak apa, asalkan dia tahu dari dia pedas, nanti dia minum air. Dia kena getah, nanti dia boleh ambil minyak, dia boleh hilangkan getah dia. Jangan kau biarkan dia melekat dengan getah dia terus ya. Tak jujur kalau gitu ya. Mereka hanya menunjuk ke jalan yang selamat dan betul, terjauh dari segala macam syubhah dan kemuskilan, atau untuk meringankan urusan agama dan membuka pintu-pintu rukhsah yang tercela. Bukan itu tugas ustaz-ustaz dia. Dia tunjuk jalan yang betul, ajak orang. Susah ustaz nak ibadat, mari saya pimpin. Payah ustaz, mari saya papah.
Sakit ustaz, mari saya kasih obatkan dulu. Berat ustaz, mari sama-sama saya pikul. Begitu ya. Diajarkan orang, bukan pulanya berjauhkan daripada mereka perkara yang syubhat, perkara-perkara muskil. Dan jangan sampai orang yang belajar dengan kita, jadi kita longgarkan dia pula sampai dia berani meringan-ringankan hukum agama. Tak apa tuan-tuan sekalian, kita hidup zaman ini bikin apa macam mana, takkan tak pergi menari, pergilah, jadi seronok juga. Umpamanya ya. Sekarang kan macam-macam hal ya. Atas nama ini, atas dasar ini, atas itu, semua hukum Allah Ta'ala nanti orang macam-macam boleh dibelit-belitkan. Jangan. Biar kita bimbingkan sama orang, hukum Allah. Kita adjust diri kita. Kita latih sama kawan-kawan kita. Kita adjust diri kita, menyesuaikan diri kita dengan hukum Allah. Bukan kita adjustkan hukum Allah sesuai dengan diri kita. Dan nak boleh adjustkan diri kita sesuai dengan hukum Allah, itulah yang penting. Dan itu yang orang susah. Itu yang ustaznya pernah bimbing. Bukan ustaznya tengok susah terus dia adjust hukum Allah ikut orang punya suka. Itu tak boleh. Itu peranan ustaz. Memang susah nak ikut hukum Allah, memang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sembahyang tu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Maka ustaznya yang kena galakkan orang ringan. Berat tapi pahalanya besar 27 kalau jemaah. Berat tetapi sembahyang awak beres, urusan awak lain semua beres. Kasih motivasi ya. Apa nak buat kalau susah-susah ya. Allah, asyik apa nak buat aja. Allah. Tak boleh ya, tak boleh. Yang tidak bakal menerimanya melainkan seorang yang cuai dan suka memperentengkan agamanya. Yang tidak peduli kalau yang demikian itu boleh menariknya kepada kemurkaan Tuhannya dan membahayakan akhiratnya. Dia tak peduli. Jangan, bukan itu tugas seorang ustaz. Dia dah tahu passion dia bangsa doyan manis, gulanya tinggi. Dia yang akan bilang, makcik tak boleh ubat ini, tapi makcik doyan manis, tapi makcik nanti kena potong kaki, kena begini. Dia yang kena kasih alternatifnya, dia yang kena guide makciknya ya. Baik. Dan sampai kini masih banyak terdapat para ulama akhirat yang tergolong dari ahli keyakinan, yang takut kepada Allah serta berzuhud pada dunia. Alhamdulillah, amin. Imam Haddad cakap gini ya. Kalau dia cakap gini dan kita baca, kita anggap dia cakap ini bukan 400 tahun dulu. Kita anggap zaman kita sekarang ini. Ya, kita anggap zaman sekarang kita ini masih ada. Apa ya sih masih ada ulama yang jujur? Ada, yang tak jujur kita seorang. Ada, masih banyak yang jujur-jujur, masih banyak yang ikhlas-ikhlas, masih banyak yang takut kepada Allah, masih banyak yang sayang umat, nak umat takut kepada Allah. Kalau tidak, dia bukan sayang umat, dia sayang diri dia sendiri. Masih ramai ulama-ulama yang sayang umat, bawa mereka takut kepada Allah, masih ada. Maka sekian yang membimbing orang, awak kena join grup inilah. Kena join grup ini yang ikhlas-ikhlas, yang takut kepada Allah. Masih ada, sampai akhir zaman masih ada. Sampai akhir zaman. Mahdi kan gitu, tim dia semua gitu. Dan wahai sekalian yang palsu-palsu, awak semakin hari awak semakin kehilangan tempat awak dalam agama sebetulnya. Yang palsu-palsu mungkin dapat tempat dalam masyarakat, mungkin dapat tempat, dan semakin zaman makin akhir, semakin awak semakin kehilangan kedudukan awak di sisi agama. Kenapa? Ashab jujur sudah semakin datang, dipimpin oleh Sayyidina Isa alaihissalam dengan Imam Al-Mahdi, dengan segala pembantu-pembantu mereka, hatta orang awamnya pun jujur. Maka ustaz-ustaz yang tak jujur tak ada tempat nanti. Baik anda masuk dalam grup yang betul-betul dengan niat anda. Kerja anda dah bagus, hanya niat anda dan matlamat anda tu anda betulkan. Kerja anda dah cukup bagus, ilmu anda pun boleh tahan juga, Allah mantap juga ya. Ilmu tu terserah, hanya prinsip anda tu anda jagakan. Jangan terlampau pentingkan untuk diri sendiri. Anda semakin kehilangan kedudukan anda semakin zaman. Sebagaimana zaman Nabi boleh begitu tak? Zaman Sayyidina Umar boleh begitu tak? Akan kembali zaman itu tidak lama lagi ya. Dan sampai kini masih ramai terdapat pada ulama akhirat yang tergolong dari ahli keyakinan, yang takut kepada Allah serta berzuhud pada dunia.
Mereka terus menerus mengingatkan manusia terhadap mendekati ulama-ulama yang jahat itu, yang terfitnah oleh keinginan dunia. Allah, selalu masih terus juru nasihat ni masih ada. Mereka menjelaskan tentang perkara ulama itu, tentang keadaannya dan sifat-sifatnya yang jelas ketara perbezaannya dengan para ulama akhirat yang sebenarnya, yang mereka itu merupakan da'i kepada Allah dan kepada agamanya. Sentiasa masih ada. Jadi apa kita tengok ya, tengok baik agaknya macam mana ya ustaz-ustaz yang begini ya. Tuan-tuan jangan ikut sana, dia tu tak ikut betul-betul punya. Tuan-tuan jangan ikut sana, dia tu apa tak takwa punya ustaz. Bukan. Dia tidak menunjukkan taulannya itu jahat, tetapi dia menampilkan yang dia punya ni sejujurnya beralaskan dengan niatnya yang ikhlas. Maka dapat dicium dan dirasalah orang akan ikhlasnya, maka itu orang akan pilih. Cara dia menjelaskan bukan hanya dia bilang tuan-tuan jaga-jaga itu ulama dunia tu, tuan-tuan jaga-jaga itu ulama su tu. Mereka tidak begitu. Mereka tidak begitu ya. Itu menimbulkan tuhmah dalam tu. Hanya mereka dengan mereka punya jalan mereka straight on. Halal, halal, haram, haram, sunnah, sunnah, makruh, makruh, boleh, boleh, tak boleh, tak boleh, pahala, pahala, susah, susah, mudah, mudah. Mereka straight go on. Dan dengan mereka punya prinsip gitu, orang akan nampak betul tak betulnya, orang akan masuk akan ikut. Cara mereka membetulkan yang salah ialah dengan apa? Pastikan mereka betul. Pastikan mereka betul. Pastikan mereka betul, yang mereka bawa tu betul, maka tidak perlulah mereka susah payah membidasakan orang lain, hanya menimbulkan permusuhan, menimbulkan kekerohan saja, dan orang akan ikut yang betul. Tetapi nanti grup yang tak betul akan tak happy dengan dia, pasal dia faham begini ya. Itu tak kisahlah. Pokoknya umat selamat. Kau suka tak suka tu kau punya pasal. Ya, pokoknya redha Allah Ta'ala dan umat selamat. Anak tak suka, ada ke dia cara dakwah begini-begini? Orang jadi sanksi pada anak punya, umpamanya. Itu kau punya pasal. Itu kau punya pasal. Pasal umat perlu selamatkan. Kita lebih concern terhadap umat masuk. Kita lebih concern terhadap umat. Kita lebih takut kepada Allah daripada nak menjaga hati kau sangat. Betul ya? Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah membuat perkara ini dalam kitab ilmu pengetahuan dari kitab induknya Ihya Ulumuddin, yang kiranya cukup dan memadai untuk mengatasi masalah ini. Begitu juga Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala telah membicarakan tentang ulama su' dalam beberapa kitabnya. Begitu juga Imam Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala, demikian pula dalam kitabnya yang terkenal Qutul Qulub. Qutul Qulub ni sebelum Ihya Ulumuddin. Kalau Ramadan Habib Omar mesti baca Qutul Qulub ini, dia ambil satu bab. Macam kita Ramadan kan kita petik tafsir satu. Habib kita ikut style Habib Omar lah. Dia kalau ambil kitab Qutul Qulub tu dia ambil satu bab. Ada kita baca Ihya pun kan kita ambil satu bab kan. Itu cara Habib Omar. Jadi boleh terbaca Qutul Qulub ini ya. Qutul Qulub. Ini semua ya, tengok ya, Ihya Ulumuddin ni bukan kitab kecil semua ya. Qutul Qulub ni semua tu. Imam Haddad baca tahu, dan dia buta. Dia buta dan dia baca kitab ni dan dia hafal kitab ni semua. Begitu ya. Dia hafal kitab ni. Imam Haddad hafal Ihya masih kecil lagi. Yang dia sakit kita bilang mata dia tu buta, demam, sembuh saja. Ibu dah kebah, dah demam, dah kebah, mata masih buta, dah hafal Ihya. Di-downloadkan, tengah demam tu di-downloadkan Ihya. Begitu hafal Ihya Ulumuddin ya. Dan banyak lagi para ulama dari golongan salaf dan khalaf saleh adalah di antara ulama-ulama yang mengancam ulama-ulama su ini dan mengingatkan orang ramai supaya menjauhkan diri dari mereka dan kefitnahan mereka. Para ulama telah membezakan mereka dengan ulama-ulama akhirat dengan tanda-tanda dan bukti-bukti yang jelas. Tanda-tanda dan bukti-bukti yang jelas ya. Macam mana sifat ulama su ini,
nak pentingkan diri sendiri, pentingkan poket sendiri, pentingkan nama sendiri, pentingkan popular sendiri, pentingkan manusia punya minat dan hati, pentingkan manusia punya nafsu. Tu maknanya. Tidak pentingkan orang punya iman, tidak pentingkan orang punya keselamatan, tidak pentingkan orang punya kesejahteraan diri depan Tuhan nanti. Begitu ya. Sebab itulah alhamdulillah bilang ya, kalau kita belajar dengan satu orang, tolong test, jangan main ikut saja. Test, dah belajar dengan dia dalam berapa waktu, mungkin sebulan, 2 bulan gitu, tengok kesannya terhadap kerohanian kita. Adakah meningkatkan kita punya keinsafan? Adakah mendorong kita untuk menambah ibadat kita? Adakah mengingatkan kita tentang dosa-dosa kita masa silam? Adakah membuat kita bersedia untuk menghadap Allah Ta'ala? Adakah membuat kita tabah menghadapi hujan Allah Ta'ala? Kalau ada terbit kesan yang sebegitu, teruskanlah belajar dengan ustaz ini. Tetapi kalau kau belajar setakat seronok ya belajar ni, happy ustaz ni pula buat kelakar, kalau kuliah dia ceramah ketawa saja, Allah tu nak melawat jenaka. Tanpa perlu kita kutuk ustaz ni tak bagus, tak payah kutuk. Cuma kiranya tak rasilah, kau carilah ustaz lain. Sebab apa? Tujuan belajar tak sampai, matlabat belajar tak sampai, dan umur kau dah makin singkat, dosa kau makin banyak, ajal maut kau sudah makin dekat, dan kau belajar ustaz yang tak ada timbulkan kesan kerohanian dalam dirimu, hanya menghabiskan waktumu secara sia-sia saja. Tukarlah. Tak payah bilang ustaz ni tak bagus, tak payah cakaplah. Cuma cari orang yang boleh mengobati sakit rohanimu. Ibarat pergi doktor, dan lepas pergi doktor, kencing manis tak kurang, makin sakitnya masih ada. Doktornya tak ada kasih pantang, tak kasih apa. Sudahlah, tak payah bilang doktor ni tak bagus, tak bilang kau bilang sertifikat dia tak laku, semua tak payah. Kau cari doktor lain yang kau pergi dengan dia, kencing manis kau kurang. Kencing manis kau kurang, obat pun kurang. Pasal dia ajar kau berpantang, dia ajar kau cara pemakanan yang baik, sehingga kau tak bergantung dengan obat. Kencing manis kau boleh kurang, mata kau cerah, kaki kau kuat semua. Obat kurang, kencing manis kurang, sihat tambah, berjaga tambah. Itu yang kita nak, doktor yang seumpama macam itu. Yang ada doktor pulaknya kencing manisnya kurang tapi obatnya tambah, alamak, buah pinggang rosak. Yang ada pulaknya apa, kencing manis tak kurang, bayar dia lebih. Lepas itu aku makin masuk sakit macam-macam lagi pulaknya. Itu tak gunalah, itu tak guna. Begitulah contohnya ya. Baik. Sekali lagi kami sebutkan ya, wahai sekalian yang mengajar, anda janganlah rasa gitu sangat. Kenapa anak cakap nanti ke orang tersinggung, orang sangka. Tidak, insya-Allah kalau anda cakap dengan niat yang ikhlas, tentang gaya bahasa tu lain cerita. Kadang-kadang ada orang keras, yang ada orang kiai cakap keras pun kita boleh terima tau, pasal dia ikhlas. Betul tak? Yang ada kiai-kiai, ustaz-ustaz dia garang-garang kau cakap tengking kadang-kadang, kadang-kadang dia bentaknya kita. Tapi kita kok boleh terima, kita pun boleh tak miss kuliah dia pasal dia ikhlas. Dia ikhlas, maka jarum injection dia tu tajam, tapi kita tahu obat dia dalamnya tu bagus. Sebab itu kita suka pergi tempat dia. Begitu. Jadi kita jadi ustaz, kita ulangilah, jangan terlampau risau sangatlah. Nanti orang tak suka, nanti orang jengkel. Dia terima, dia appreciate lagi insya-Allah. Dan yaumil akhir dia pasti appreciate. Dunia pun dia appreciate. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah menerangkan tentang sifat-sifat ulama akhirat dalam kitab Ilmu Pengetahuan, dan dihitungkan tanda-tandanya sampai 12 tanda. Maka siapa yang ingin mengetahui, lihatlah bukunya Ihya Ulumuddin. Moga-moga Allah merahmatinya serta meridainya, dan juga terhadap semua para ulama agama yang menasihati kaum muslimin dengan baik. Amin. Alhamdulillah. Imam Ghazali dah doakan, ulama-ulama akhirat Imam Ghazali dah doakan. Tengok perkataan itu, cuba garis bawah, underline. Perkataan apa? Lihatlah bukunya. Underline perkataan lihatlah. Ini diarah kita oleh orang yang buta. Dia sendiri buta, dia suruh kita lihatlah. Kau malu, orang buta suruh kau lihat. Kita yang celek kau tak lihat. Kita yang melek kau tak lihat. Kau orang buta suruh kita lihat. Tengok dia bilang lihatlah. Orang buta kok bilang lihat. Cuba orang buta bilang semesta, pandanglah keindahan alam semesta. Kok buta boleh bilang begitu? Bermakna cara pandang dia tu lain. Bermakna kita lebih buta daripada dia.
Kena faham, kita lebih buta daripada dia. Imam Haddad nak cakap. Sebab itu ya, Imam Haddad ya, kalau kita baca kitab dia, banyak menyampaikan kita pada kitab Imam Al-Ghazali. Banyak menyampaikan kita pada kitab Imam Al-Ghazali. Jadi kita minat kitab Imam Al-Ghazali. Dan ulama bilang kalau kita belajar lah, ini sistem belajar lah. Kita belajar dengan salah satu orang guru. Berapa kali belajar dengan dia? Tak pernah sekali kau dengar disebut nama Imam Al-Ghazali, tak payah belajar dengan dia. Tak payah belajar dengan dia. Kenapa? Itu sumber ilmu zaman kita yang ada rohani dan jasmaninya. Dan kau tak ambil daripada dia, bermakna kau tak ambil daripada Rasulullah. Sebab yang semua daripada Rasulullah dah tersalur kepada Imam Ghazali, kemudian disalurkan balik. Kau tak ambil daripada Imam Ghazali, bermakna kau tak. Ya Imam Nawawinya, ya Imam Ibn Hajarnya, ya imam-imam ulama-ulama Bani Jawi kitanya, ya habaibnya, ambil daripada Imam Ghazali. Jadi kau tak ambil Imam Ghazali, bermakna kau tak join, tak di bawah saluran yang atas. Daripada Rasulullah, sampailah Imam Syafi'i, sampailah kepada Imam Abu Talib Al-Makki, sampailah kepada ulama-ulama yang besar-besar, yang dahulu kala semua, sampai Imam Ghazali. Dari dia orang ambil balik bawah. Jadi kau tak ambil daripada dia, bermakna kau tidak dibawa dalam rangkaian itu. Kalau kau dengar ceramah orang tak pernah sekali dia sebut nama Imam Ghazali, tak payahlah, bermakna dia tidak minat tentang sumber-sumber yang bagus. Begitu ya, dia tidak minat tentang sumber-sumber yang bagus. Dan ulama mengatakan alamatus sa'adah hubbul Ghazali. Tanda kesejahteraan seseorang tu kalau dia minat Imam Ghazali. Alhamdulillah kita diajar untuk minat Imam Ghazali oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad ya. Imam Al-Ghazali. Setelah menghitung sebanyak 12 tanda antara ulama dunia dengan akhirat, berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, ini dia 12 tanda dari tanda-tanda ulama akhirat. Dan dalam setiap tanda terkumpul padanya sejumlah dari akhlak ulama salaf. Kini jadilah salah satu di antara dua orang berikut, iaitu sama ada anda bersifat dengan semua sifat-sifat ini atau mengaku diri lalai dan cuai. Sekarang you got pilihan. Sama ada anda usaha untuk jadi orang yang ada sifat-sifat baik ini, ataupun anda mengaku aku cuai dan aku kena. Anda dah tahu sifat-sifat ulama akhirat 12 sifat. Dan dah tengok alhamdulillah aku ada, alhamdulillah aku tak kena penyakit, alhamdulillah. Ataupun anda tengok aku kok masih kurang yang ini, aku kok masih langgar yang ini, aku kok belum ada yang ini. Either one. Kalau anda mengatakan ini tak perlu, anda bahaya. Betul ya? Ibaratlah anda dah tahu bahawasanya ada yang nama sakit kencing manis. Sekarang anda pergi test, alhamdulillah aku punya reading hanya 5, 6. Ataupun anda tengok, loh reading aku kok 12, dan anda kena sanggup berpantang. Kalau anda tak cek langsung, tak tahu anda potong kaki. Ataupun anda cek tapi anda bilang aku punya suka lah, aku nak makan cola, aku nak makan apa. Betul pun anda pun maknanya anda pun tak berguna satu sen juga. Jadi sama ada anda dah tahu bahawasanya ada yang nama sakit kencing manis, sekarang anda test, alhamdulillah aku punya reading cuma 5. Tidak kencing manis. Reading 5 tak kencing manis ya. Betul ya. Sebab kita tahulah kita ada kencing manis sebelum kita tahu. Reading aku cuma 5. Alhamdulillah. Ataupun low reading aku kok 10. Tapi aku sanggup untuk pantang, aku sanggup untuk ambil ubat, aku sanggup untuk exercise. Begitu ya. Aku tak mau test lah. Aku sihat, siapa bilang aku tak sakit, aku sakit. Allah. Sedangkan kita dah nampak mata dia dah mula kabur-kabur. Sedangkan kita dah boleh nampak asyik kencing malam aja. Itu tanda apa? Kencing manis lah. Begitu ya. Begitu. Jadi macam mana kau nak nafikan pun tak boleh nafikan. Begitu ya. Awas anda, jangan sampai menjadi orang yang ketiga dengan anda mencampur aduk dirimu sehingga anda menjadi alat agama untuk mencapai keduniaan. Allah, anda menjadi orang jahat dengan kelakuan ulama yang mendapat petunjuk, yang berpegang kuat kepada agama. Sebetulnya anda orang jahat. Anda tentu perompak dengan pakai t-shirtnya, dengan bajunya ada tatunya. Anda pakai serban tapi anda nipu.
Anda dan orang jahat tu tipu salin sama-sama orang kelab malam. Anda tipu umat Rasulullah. Anda tipu jemaah. Anda kerana apa? Untuk kepentingan anda. Nah, anda tipu, anda berlaku tidak jujur terhadap mereka. Anda tidak berikan mereka ilmu yang sepatutnya mereka dapat. Anda tidak beri mereka kesedaran yang sepatutnya mereka sedar. Hanya kerana untuk biar anda dapat diterima baik oleh mereka. Tak terima pun tak apa. Asalkan yang aku berikan kau yang betul. Ya. Maka dengan kejahalanmu dan keingkaranmu itu, anda akan tergolong dalam kumpulan orang-orang yang binasa. Kami berlindung diri dari segala macam tipu daya syaitan yang kerananya lah ramai manusia yang menjadi binasa. Ya, berlindung dengan Allah Ta'ala, jangan sampailah kita jadi orang yang tertipu daya. Mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan kita dari golongan orang-orang yang diperdayakan oleh kehidupan dunia dan ditipu oleh syaitan yang penipu. Ya, baik. Man ana laulakum kaifama hubbukum كيفما أهواكم من أنا